Yang mana sesuai. Mesti tak pandai pilih. Serah pada syaitan tak pilih. Pilih tajuk sabar. Tajuk sabar ini ada dua kemungkinan lah. Mungkin pertama sebab zaman sekarang, hari ini, saat ini kita diuji dengan COVID ini yang agak berat. Dia semua orang wajib bersabar. Bukan sabar ya adalah. Wajib bersabar. Nanti bukan sunat lagi. Memang sabar itu satu rukun hidup. Tapi dalam konteks masa ini, tentunya lebih utama. Banyak kes berlaku, Dr. Rahil lebih tahu tentang kaunseling ni. Banyak orang yang katanya banyak kes bunuh diri, kes perceraian, kes kekerasan rumah tangga, kes lari dan macam-macam berlaku. Hanya kesabaran satu kunci lah, insya-Allah. Kunci keselamatan dari kerohaniannya, pemikirannya, jasad. Maka sebab itu agak itulah yang sebab misalnya pilih kot. Atau yang kedua mungkin sebab saya tidak sabar. Maka suruh sabarlah sikit banyak-banyak. Ya, memang sabar satu kunci dalam hidup kita ini. Jadi itu yang saya tekankan. Pertama. Kemudian saya turunkan ayat pertama sekali, ayat 153 ini. Ya allazina masta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Itu kalimah nak tekankan. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'in maknanya maaf Ustaz, boleh besarkan tak PowerPoint tu? Oh, jap. Oh, saya tak besarkan lagi ya. Okay, terima kasih. Betul lah. Dan dibesarkan ya. Okey Ustaz, okey. Ista'inu maknanya minta tolong. Bisabri, sabar dia dalam dimelayukan. Salat pun dia melayukan juga. Arab yang dimelayukan. Maknanya minta tolong kesabaran. Nak solat pun sabar. Sabar ini, solat ini sebagai benahala kabitun ila khasyi'in, itu berat. Mudah saja, 5 kali, 4 rakaat, 3 rakaat, tapi cukup berat. Tapi dengan kesabaran kita dapat mampunya. Karena innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Ini kalimah 3 kalimah. 4 kalimah. Inna Allah ma'as-sabirin. Saya nak tekankan ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin bersama yang sabar. Bersama orang sabar. Saya padang sekala nah. Biar tengok dulu. Kalimah ma'as-sabirin makna di antara maknanya terserta. Ataupun menolong. Itulah maknanya. Kita bayangkan ya. Katakan kita dapat bersama pembesar negara. Bahasa bangga kan. Atau kita banggalah. Naruhnya gitu. Yang keduanya kita kata kita diberi jaminan oleh orang besar, orang berkuasa. Oh, cukup hebat. Tapi ini Allah khaliquna wa raziquna. Allah pencipta kita. Rezeki kepada kita perkara ini, Allah sendiri yang menjamin ma'ana. Allah ma'ana, Allah ma'ana, Allah ma'i. Hebatlah. Nanti kalau kita rasa betul, Allah, innallaha ma'as-sabirin itu. Besar betul. Maka layaklah tajuk ini yang saya menamakan dia. Menamakan dia apa saja? Indahnya sabar. Ustaz, suara tak dengar. Suara Ustaz. Okey.
Oh, ada benda masalah. Okey. 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 Uh, saya ulangi. Khauf maknanya takut. Saya ulang. Khauf, takut. Jo, lapar. Naqmul amwal, kurang harta benda, potong gaji, berhenti kerja. Al-anfus, kematian, sakit sebanyak masa marat, hasil mahsul. Tapi akhirnya Allah kata, Bashir, dia bergembira. Bashir sabirin. Dia gembira orang sabar. Maknanya semua udugan itu bergembira, dapat habaran gembira rupanya. Sebab ada balasannya dan ganjarannya. Kesabaran sebab takut, sebab lapar, sebab kurang harta benda itu, ada berita gembira. Dari Allah Ta'ala. Yang syarat, kita bersabar. Dan nikmat itu. Nikmat yang sebalik, ujian, ketakutan, kelaparan, harta benda semua itu. Itu yang saya nak ulangi. Dan akhir sekali ayat ini tentang kalimah inna lillah inna ilaihi raji'un. Inna lillah inna ilaihi raji'un. Kalimah ini mudah disebut. Jadi diulang-ulang sejak budak-budak pun. Tetapi tak sampai ke hati kita. Nak merasa yakin kita ni hak Allah. Harta hak Allah, jawatan hak Allah, kesihatan hak Allah, semua Allah punya. Hilang jawatan inna lillah inna ilaihi raji'un. Potong gaji inna lillah inna ilaihi raji'un. Apa saja ujian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sepatikanlah dalam hati kita kalimah ini. Kalimah pendek ini. Yang kita hafal sejak belum sekolah kot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Nak sepatikan bila datang musibah apapun, kita ingat kita Allah punya dan kita kembali Allah Ta'ala. Maknanya apa yang berlaku ni Allah atur. Saya nak contoh yang mudah sangat. Terfikir-fikir anak bercontoh paling mudah sekali. Dan contoh apa ya? Contoh mudah yang saya nampak gini. Dulu semasa tahun 90-an, masa BTN aktif dulu, saya terlibat. Diminta mengisi peran BTN. Khusus untuk belajar. Lebih khusus belajar untuk keluar negara. Daripada asam penuh. Jadi saya ingin tanya satu soalan untuk belajar. Siapa PM lepas Mahathir? Orang jawab Muslah Hitam, Parbaba, Anwar Ibrahim, macam-macam lah. Ya, tak kenal pun. Lepas Mahathir rupanya Pak Lah. Lepas Pak Lah pula, siapa pula? Lepas dia? Lepas Pak Lah, dia lupa pula saya. Najib. Najib. Lepas Najib siapa pula? Orang menjangka macam-macam. Tak disangka-sangka, tak Mahathir balik. Lepas Mahathir siapa pula? Sampai sekarang tak tepat pun. Rupanya Allah mengatur segalanya. Lebih-lebih lagi, COVID ini. Siapa sangka? Siapa jangka? Datangnya bulan 3 dulu, 18 bulan 3 kan? 18 bulan Mac tahun ini. Kita jangka 2 minggu. Lepas tu 2 bulan. Sekarang 10 bulan dah. Tidak siapa yang menjangkanya. Siapa pernah menjangka bahawa masjid-masjid itu tutup? Siapa pernah sanggup tinggal semayang Jumaat? Lain tinggal tak apa lagi. Kita tidak boleh lah. Tapi Jumaat orang tak tinggal. Tapi tahun ni tak tinggal, orang Jumaat tak pergi. Meraya pun tak pergi. Itu semua Allah merancang. Allah merancang untuk uji kita. Maknanya itu. Nak ingat balik bahawa ilahi raji'un. Semua Allah atur. Semuanya Allah atur belakang. Saya nikahkan lagi beberapa ayat yang kita berapa perhatian tentang surah Isra' ni. Ayat ni rajin baca masa semak dulu yang baca pada siapa nama Zayuki ke? Apa nama? Saya ingat. Dari Kelantan. Terus main lagi Zayuki batch saya tu Ustaz. Apa dia? Zayuki batch saya. Zayuki ya? Sebab ada konfirmasi nama Oyuki. Oyuki Jepun. Zayuki. Dia je baca ayat ni. Nantikan tentang kesabaran. Kenapa Allah turunkan ayat ni? Wallahu alam. Tapi akhirnya Allah tentang ibu bapa. Fala taqnum uffin. Fala taqnum uffin. Kalimah uff itu pun tak boleh kata. Dan katalah qalan karimah. Makna ini satu ujian. Tak semua orang anak-anak mampu menjaga ayah. Jaga ibu. Tak semua anak-anak mampu tidak menceriakan hati ibu ayah. Adanya masalah. Sebab lagi tua, lagi masalah. Macam-macam. Ada masalah pada anak-anak. Jadi ini tempat kesabaran yang paling tinggi pada umat Islam. Pada kita. Paling tinggi Allah uji kita kesabaran. Betul ada orang sebut macam lawak tapi tak betul lah kot. Saya untung mak meninggal awal. Saya tak ada dosa. Tak betul lah kan. Tapi hakikatnya begitu soalannya. Dia lahir ayah dan meninggal. Tak dosa dengan ayah. Ada orang kata gitu. Tapi yang katalah tak elok sangat. Sebenarnya nak ceritanya ujian kita pada ayah itu besar. Yang memerlukan kesabaran. Maka sebab itu sebab sabrun jamil.
Sikit tentang kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Anaknya bernama Yusuf yang sangat comel, cantik itu, yang sangat memanja dengan dia, yang masih kecil lagi. Kemudian dibawa oleh abang-abangnya keluar untuk bermain. Tiba-tiba anak balik tunjuk abah dia, Hamis, ini baju yang perlu mendarah. Dia beritahu bahawa darah apa ya? Darah Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf yang dimakan serigala. Kalimahnya, Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Dikatakan anak yang musuh pula. Bunyamin juga. Pergi ke Mesir, akhirnya dicuri. Disuap colek katanya. Rapatnya gitu. Kerana dia mencuri. Dia mencuri. Dia tangkap. Jawapannya, Fasabrun jamil. Mudah ucapan kan. Tapi dia nak sampai. Wallahu'alam. Fasbir sabran jamila. Ini sikit tentang hadis ni. Jadi kali-kali saya tak bincang banyak ni. InsyaAllah saya terbuka untuk bincang apa saja untuk sama-sama kita kongsi. Kata hadis Tirmizi, ya'dan nas zamanun as-sabiru fihim ala dinih kal qabidi al-jamri. Nah, ni. Akan datang ke zaman nanti, akan tahun 2020 lah kot. Dan seterusnya, ada sebelumnya sedikit, ya'dan nas zamanun. Akan datang untuk masa nanti, akan zaman nanti, manusia Muslim, mukmin kita ini insya-Allah nak pegang agama kal-qabid al-jamri, seperti memegang gambar api. Gambar api. Ni kita tak kenal gambar api sama-sama ni. Gambar api ni api. Tak siapa-siapa nak buat di kampung bakar pokok ke bakar apa, bakar dulu enggak dapur kayu, api lah. Pegang bara itu. Genggam bara api itu kalau lepas mudah melecup tangan. Kalau tak lepas juga nak buat apa? Mau tak mau genggam juga. Itu kaedah Islam akhir zaman nanti, umat Islam akhir zaman nanti berpegang agama seperti itu. Genggam sampai dia padam. Tangan tetap melucur, tapi akan baik insya-Allah. Tapi kalau lepas dia akan bakar dunia seluruhnya. Maka sebab itu akhir zaman nanti itulah umat Islam. Sikit lagi tu hadis lagi yang terakhir mungkin kot. Sikit kan. Ajaban li amr min, satu keajaiban orang Islam. Inna amru kullu khair, semuanya baik bagi dia. Maksudnya kalau Allah uji dengan kesusahan dan kebaikan bagi dia baik. Kalau kebaikan dia bersyukur, kalau susah dia bersabar. Itu saya ringkaskan lagi. Belum tak akan lagi. Ini satu lagi. Satu yang agak sukar nak dibuat. Mudah difahami. Allah man nafsa an min kurbatan di dunia, nafsallahu anhu kurbatan min kubil yaumil qiyamah. Siapa yang membantu saudaranya, sama mukmin, kesusahan di dunia, Allah mudah kesusahan di akhirat, di pada mahsyarnya, macam lagi. Mana yasra ala mu'sirin, siapa yang mudahkan yang satu yang susah untuk kawannya, Allah mudah urusan di akhirat. Yang ketiga, terakhir sekali, man satara musliman, man satara musliman, sallallahu fi dunya wal akhirah. Siapa tutup keaiban seorang muslim, dia akan dapat Allah tutup keaiban akan nanti. Yang ni rasa yang berat. Hari ni membuka rahsia kawan, melondai apa ni, keaiban dengan kawan, yang betul, yang tak betulnya, seperti ini, yang sangat berat. Ini kena sabarlah. Bersabarlah untuk menutup keaiban orang lain. Jangan mudah-mudah dapat WhatsApp, dapat apa, kopi saja ataupun share saja tak betul. Pastikan. Fikir 1000 kali untuk share satu maklumat. Takut tak betul jadi fitnah. Apa yang mengaibkan kawan kita lah. Tanpa-tanpa dalam politik. Lagi-lagi lah. Yang penting dia dapat kuasa. Maka sebab itu kita kena sabar. Barulah. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Cantik, indah insya-Allah. Kalau tak sabar, keaiban kita dibuka oleh orang lain di dunia, dan akan ada Allah buka keaiban kita di hadapan yang lain pula. Maka itu bersabarlah di 3 perkara ini. Itu menolong kawan, memudahkan kawan, dan tutup aib kawan-kawan. Udah lagi ingat dah. Ini last kali kot. Banyak last ni. Nabi SAW diuji besar. Isterinya sendiri dan anaknya tak mau ikut dia. Bagaimana kita ajak isteri juga suami pasal apa, pasal mana ni nak masuk Islam tak ikut. Dia menanyakan makna, wahai anakku ikut sama aku, sama kami. Jangan orang kafir, anak saya jabal. Berat. Akhirnya dia tetap bersabar bersama Allah Ta'ala. Ya Allah,
anakku tu macam mana, selamatkan dia. Allah kata, laisa min ahli, bukanlah ahli kamu. Maksudnya dia bersama Allah Ta'ala. Walau apa ujian pun, walaupun terpaksa pisah dengan isteri atau dengan anak sekalipun, tapi Allah ma'ana, Allah sama kita. Akhir sekali, ini akhir betul. Jadi cerita ulama yang saya tak ambil benar sumber, saya kumpul beberapa sumber. Semuanya ni. Yang pertama, ulama itu orang belajar ilmu yang benar, sumber yang benar. Sumber yang benar itu berguru yang betul, bukan guru dari mana? Dari Butang Buluh. Guru yang sumber yang betul dan sumber ilmu juga betul. Beramal. Beramal. Dan beramal dengan ilmu. Ilmu banyak nak beramal dan amanah. Ketiganya menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, teruskan program kita ni. Dan saya cadangkan dapat kekal 2 minggu lah sekali. Kita ambil pelbagai tradisi ilmu. Daripada counselling, daripada engineering, daripada pendangan, daripada perniagaan. Ambillah gabung-gabungkan. Semua ilmu Islam. Ini dibeza-bezakan. InsyaAllah saya akan hadir setiap kali jika tidak ada kembangan yang lain. Terakhir sekali, kuncinya adalah sabar dalam semasa belajar ilmu. Sabar semasa beramal, sabar untuk bermanah dengannya, dan sabar semasa menyampaikan ilmu. Wallahu a'lam. Silakan untuk kita bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tak cukup lagi Ustaz, ada lagi 6 minit nak setengah jam. Tak apalah, bagi pengusi lah. Itu hak pengusi lah kot. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz yang sudi membuka membuka sesi pembuka untuk perkongsian pagi kita hari ini. Sabar ni memang satu perkara yang mudah disebut tapi sangat susah untuk diamalkan. Saya pernah borak dengan dengan klien saya, buka sikitlah saya punya video kan. Dengan klien saya ingat lagi masa tu hari terakhir sebelum kami balik daripada Jepun. Klien saya ni orang Malaysia lah. Dan dia seorang doktor yang dia tak sempat nak menghabiskan dia punya housemanship di hospital disebabkan oleh keadaan yang toksik lah. Kita tahulah banyak cabaran kan orang yang buat housemanship ni. Jadi dia telah quit daripada praktis tu dan sekarang dia menjadi guru. Tapi saya rasa memang pelajar-pelajar sekolah swasta lah memang sangat bertuah mendapat guru yang sangat berilmu dari segi perubatan, kemudian dari segi agama juga. Tapi satu perkara yang kami bincangkan masa dinner terakhir di Jepun masa tu, saya masih ingat lagi bahawa dia kata dia ni actually daripada sekolah memang student yang skor lah, yang memang sangat cemerlang. Kemudian bila dia belajar medicine di Scotland, kemudian dia buat master lagi dalam bidang neurology. Tapi bila balik jadi keadaan yang macam ni, kiranya dia tak berjaya lah akhirnya menjadi seorang doktor, tapi akhirnya dia menjadi seorang guru yang kalau nak disebutlah dari segi gaji pun sangat-sangat jauh lah kalau dibandingkan dengan seorang doktor. Dia kata mungkin sebenarnya bukan nak kata kesilapan lah, mungkin sebenarnya yang Allah nak tunjuk pada dia adalah sebab dia ni bukan seorang yang sabar. Dia tahu dia bukan seorang yang sabar. Jadi kalau dia diarahkan menjadi doktor, mungkin dia tidak boleh menjadi doktor yang baik. Boleh reflect lah juga saya rasa pada diri saya jugalah perkara yang saya tak dapat capai. Mungkin bukan sebab kita tak cukup berusaha, tapi sebenarnya mungkin kita tidak sabar sebenarnya. Dan sabar ni kita boleh lihat daripada banyak perspektif. Bila kita berada di tempat tu, kita menjadi orang yang cukup sabar dan boleh memberi manfaat kepada orang lain, ataupun dalam proses tu kita sebenarnya memang tidak cukup sabar. Jadi Allah mungkin nak memberi pengajaran supaya bersabarlah. Sebenarnya sabar tu hujung dia adalah satu keindahan. Tapi selagi kita tidak cukup sabar untuk mencapai sesuatu tu,
selagi tu dia tak bagi pada kita. Itu adalah pengajaran yang saya ambil lah daripada perbincangan saya dengan klien saya pada masa tu. So sabar ni adalah memang satu perkara yang besar seperti Ustaz dah mention tadi. Satu lagi berkenaan dengan aib, sabar dalam menjaga aib orang lain. Sekarang memang sangat mencabar sebab kita ada WhatsApp group lah, kita ada Facebook lah, Instagram lah. Kita akan sentiasa ada temptation untuk share benda-benda yang kita sendiri tak tahu betul ataupun tidak. Even kalau benda tu betul tetapi mengaibkan orang lain, adakah layak untuk kita share dengan kepada orang lain kan, menyebabkan benda tu viral. Itu pun satu pengajaran yang sangat besar. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa soalan daripada rakan-rakan? Kita ada rakan-rakan yang jauh sebenarnya hari ini daripada Island. Joy, saya tak tahu yang mana satu nama. Apa satu? Dalam ni. Yang band ni ke? Saya tak tahu siapa. Tapi kalau tak silap saya dia dapat join. Alhamdulillah. Nina batch saya. Oh, Nina ya? Nina. Mana Nina? Saya tak tahu dia masih berada di dalam, dia dapat join ataupun tidak. Dapat, dia ada. Mana Nina? Betul tu. Ada, band dapat. Alhamdulillah. Jauh ni. Orang Island. Kena stay up. Sekarang pukul apa ni? Island ni? Nina? Pukul 11.30 Ustaz, lebih kurang. 11.30 malam? 11.30 malam. Okay. Lepas nak So 11.30 malam hari Jumaat? Malam Sabtu lah. Ini Jumaat, hari Jumaat malam Sabtu. Nina sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat-sihat. Ni yang dekat tanah apa ni? Siapa ni? Sri mana Sri? Sri tak wujud dalam. Wujudkan dia. Sri yang beria semalam. Semangat ni. Okey, tanpa teruskan. Ada apa-apa soalan ataupun saja nak borak lah dekat sini? Kita pun dah lama tak jumpa kan? Paling ada seorang semalam minggu lepas dia bawa WhatsApp saya. Saya ingat nama dia. Allah Akbar. Binti Abbas. Sri kenal? Siapa kenal? Daripada Labuan. Labuan? Daripada Labuan? Ya, daripada Labuan. Binti Abbas. Abbas. Mana Ustaz? Bahaya ni bila Ustaz dah petik nama ni. Saya tak boleh tolong. Mana dia? Siapa ingat? Sri ingat? Bawah dia 2 tahun kot. Sri tak wujud dalam ni Ustaz. Okey, tak apa. Saya minta Sri hubungi, dia tak ni kot. Tak dapat kot. Dia hubungi, nyambut saya ingat. Dia ambil nombor saya daripada Aisyah Khairuddin. Tak ingat? Bukan Musaibah. Tak pernah lupa nama dia. Lupa lah begini. Tak apa teruskan yang lain dulu semasa nak cakap nama dia. Jumpa Ustaz jumpa dia kat mana? Dia rupanya tu dia Labuan, dia kerja sini. Dia dekat dengan sebelah Puchong kot. Oh. Ustaz. Ya. Ustaz, nama dia Suhaibah. Suhaibah ya. Suhaibah Abbas. Saya tak perasan dia semak gajang. Satu hari saya nampak macam ayah dia berdiri depan dekat pagar. Pakai baju jubah kelabu itu. Ni Abbas ke? Tak tahu pun. Sampailah dia keluar. Saya keluar pun tengok ada Suhaibah. 2 minggu lepas kot dia mesej saya. Saya ambil menambut dan ambil bilang Aisyah Khairuddin. Aisyah Khairuddin. Aisyah ingat ada Aisyah ni? Tak ada Aisyah. Ada Ustaz ada. Suhaibah dia dah ajak dia join. Dia ayah dia Pulau Pinang, mak dia Labuan. Assalamualaikum Ustaz, saya. Ni Suhaibahnya. Nama suami ni. Sebab akaun saya tak boleh. Ya, Suhaibah nama Faizal. Pakai nama suami. Tanya apa ni malam apa ni Sri, dia tak kenal Suhaibah, dia kata Suhaibah tu comel, orangnya baik hatinya. Aduh, sebab tak boleh guna akaun sendiri tadi, so minta husband guna link ni. Saya tak sebut Suhaibah, sebut Robat Adawiyah. Tu yang terlupa Suhaibah tu. Adawiyah yang lain. Okey, cuba jumpa. Suhaibah batch SPM tahun berapa? 97.
Oh, okey. Oh, adik lah. Maaf, Suhaibah ni junior saya ni. 99 Ya. Suhaibah. Muda Ah, lagi. mana? Muda kot. Junior, Dia junior Abah nombor. ingat tidak? Oh, junior. Oh, tengok Ah. masa dulu je. Junior batch nombor 7. 99 lah, ya, ya. Ah. Yang junior selain daripada Smart Kajang ada junior kat luar. Lagi kat sini. Alright. Okey, teruskan. Saya. Tajuk lain ke apa bincang apa ngomong-ngomong dapat tak banyak baik insya-Allah. Sabar nak cerita apa ni? Assalamualaikum Ustaz. Untuk pada semua, Assalamualaikum semua. Saya Sabaria Iskandar Pujuh. Kepada yang tak kenal lah. Yang rasanya ramai ni kenal kot. Ustaz, saya nak tanya sikit lah. Kalau dari segi kesabaran dalam rumah tangga, rasanya semua kita majoriti dalam rumah tangga kot kalau macam katalah suami isteri yang perlu menghadapi kekurangan pasangan semua kan. Jadi sejauh mana dan tahap mana kesabaran tu? Walaupun kita tahu secara Allah dah kata, Rasulullah dah kata, Allah dah berfirman, Rasulullah dah bersabda kesabaran itu indah. Tapi secara realitinya, sebab sekarang ni kita nampak banyak berita-berita dan cerita-cerita tentang masalah rumah tangga. Jadi apa nasihat Ustaz kepada sesiapalah yang mengalami perkara ni? Yang sejauh mana seseorang pasangan tu perlu bersabar, tak kira lah suami ke, isteri ke, anak-anak ke, kalau dengan ibu ayah kan kadang-kadang kita ada ibu ayah kita yang perlu kita perlu kita bersabar dengan mereka. Jadi mohon nasihat Ustaz lah tentang perkara ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Pertama, terima kasih Aisyah kepada Suhaibah. Terima kasih juga Sri mempunyai Suhaibah. Ramai nak jawab ni. Cantik, soalan sangat cantik. Wa Aisyah bin bil ma'ruf. Bergaul dengan suami isteri bil ma'ruf baik. Di pun saya cadangkan supaya kaunselor tolong jawab. Boleh tak? Kaunselor jawab dulu, lepas saya bantu. Betul Haya mana? Belum ada jawapan soalan rumah tangga ni? Mana tu Raya? Ada Ustaz, ada. Sekejap ya. Tolong bantu sampai jawab tanya tu. Keluarga ni, suami, isteri, anak-anak dalam masalah sekat mana, tahap mana boleh sabar ni? Ya sabar, tapi sampai ada had-hadan, ada hadnya. Asal khulud. Saya cuba bantu. Pada pendapat saya lah, selagi keadaannya tak melanggar hukum-hukum Islam, contohnya sekiranya kalau isteri didera ataupun suami didera, anak didera, jadi individu yang didera tu rasanya tak perlulah terus bersabar. Ya, kena mendapatkan pertolongan daripada pihak yang lain, sebab kalau kita bersabar tapi di kemudian hari kita juga yang merana, dia tak sihat lah, dia punya outcome dia punya kesan dia tu adalah sangat tidak sihat lah. Tu je lah kot Ustaz, saya boleh komen. Terkejut bila kena petik nama dengan Ustaz ni. Okey, betul lah. Allah hudud ada hadnya. Sabar ada hadnya. Jangan sampai cubaan. Betul-betul ni cubaan. Yalah, ambil contoh Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS bersabar. Sangat sabar. Tidak ada siapa dalam masalah. Tidak siapa pun tidak dalam masalah. Hanya kecil besar saja kan. Allah Ta'ala, saya setujulah dengan pendapat konselor. Saya tak lebih daripada konselor jawapan tu. Sabar yang ada, kena jalan keluar kena ada. Nak jalan keluar kena ada. Jangan sabar dan sabar. Kena ada hukum, kena ada peraturan rumah tangga ni. Tahap ini untuk kita saja. Tahap ini mungkin dengan anak. Tahap ini dengan mentua. Tahap ini dengan jiran. Tapi akhirnya kepada dia. Hakim menentukan. Ada tadi kaunselor di bidang agama. Maafkan saya. Kaunselor bidang agama, banyakkan saya lepas jumpa tak sifat kaunselor. Maaf kan? Saya jumpa sama kaunselor bidang agama. Mu'allaf pergi, seorang mu'allaf daripada Sarawak. Pergi jumpa dia, saya mu'allaf daripada Sarawak. Saya didera oleh suami, saya minta bantuan. Dia tanya,
Berapa lama dah jemaah masuk Islam? 8 tahun. Kami ambil 2 tahun aja. Masuk balik je. Ingat tak berartikal. Akhirnya budak itu datang kepada saya. Kami dapat maklumat itu. Saya jumpa dia dengan kawan sekali. Uruskan dia. Dia kita beri kerja sepataskan. Anak dia perempuan. Anak dia nama Aisyah. Mau 7 tahun kita lah kita bagi pada seorang tolong jaga. Kaunselor dia dah. Kami 2 tahun je untuk Selangor. Wallahualam betul-betul siapa salah. Yang kan salah. Soal tak ada kaunselingnya tu. Menyusahkan bukan bantu merosakkan orang lagi. Jadi kaunselor ini ada itu dapat, tapi etika dia yang tersendiri itu, adab tersendiri itu, saksiah sendiri itu yang utama. Jadi maknanya kita jumpa kaunselor yang amanah, kita jumpa yang sesuai lah supaya tidak terdera oleh orang lain, sama ada akal ke atau pada emosi ke ataupun jasad. Wallahualam. Masih sabar ya. Bukan jawapan tamat untuk fikir sama ada. Terima kasih kembali pada Ustaz dan semua. Kongsi ni bukan apa-apa pun. Jawab lebih yang lain, mengikut semasa, mengikut orangnya. Itu isunya. Tak semua isu, tak semua orang, tak semua masa, jawapan sama. Berbeza. Okey. Alhamdulillah kita ada 20 orang. Ustaz, Sri dah masuk. Dah nampak tadi. Bila dia problem balik tu. Sorry. Nama berapa kali kena petik dengan Ustaz hari ni. Baru masuk. Pakai petik mengumpat lah tu. Tapi kita tahu saya tak marah. Tak apa, sampai hati. Tak jelas. Okay, terima kasih. Mana Syakir. Apa nama? Anak saya mana? Lupa nama dia. Akif. Syakir. Oh, yang Linda Syakir ya? Ya, Ustaz. Lupa nama anak-anak. Tengok, sampai nama anak Ustaz boleh bahaya ni. Nama mak pak pun tak ingat dah. Dia bukan nama kita, nama bapak kita, nama anak kita pun Ustaz boleh ingat. Macam mana Ustaz boleh ingat? Ustaz boleh bagi tips sikit tak? Tak tahu Suhaibah tak jumpa, tengok nama. Suhaibah ni tak jumpa. Tiba dia, Suhaibah Ustaz Abbas. Aku ingat. Tu confirm nama pagi ni. Suhaibah macam mana? Saya tak jumpa apa rasanya. Ya, saya. Suhaibatul Aslamiyah Abbas. Aslamiyah ya. Ayah ni sangat warak. Kalau jumpa dia memang luar biasa orangnya. Akhir saya pergi ambil gambar tak panggil Pak Lang, panggil. Istilah dia panggil. Boleh? Pak Lang. Pak Lang ya. Pak Lang tak ambil gambar. Kalau tahun 2008 dia pergi Mekah, tak jumpa di Mekah pula. Satu Mekah. Allah hebat orangnya. Anak ramai betak kepala semua dulu kan. Dia tak ingat nama tu. Okey. Lagi apa? Dengan lagi kita ada masalah lagi kot nak? Ada sedikit masa lagi. Laban ni siapa je laban tu lupa saya. Zaimah ke? Jalaban dulu. Zaimah. Azimah. Yes, saya Ustaz dulu kat Labuan 8 tahun. Oh, tanya Ru kan? Tak, saya duduk layangan dulu. Layangan. Dah cantik sekarang. Itulah last pergi tahun lepas memang dah berubah banyak dah. Kalau bawa kereta sejam habis satu Labuan. Tu syok tu. Saya tunggulah habis COVID nak begini. Ada anak buah tak pasiat. Okey. Boleh Syaz? Ada sesiapa lagi yang nak share anekdot yang berkaitan dengan Sabah ataupun luar daripada tu? Mana Rijal tak punya soalan ni? Kenapa dia? Tuan Zari Bajumin ni batch mana ya? Saya ingat dia tak ingat batch. 97. Okey. Sama dengan Suhaibah lah. Sama dengan Sri Sabaria. Confused. Pagi-pagi confused tahun. Tak menjawab lagi kot. Hatirah ada ni, alhamdulillah. Hatirah bah ayah.
Memang tak nampak wajah dia. Ustaz Saim. Baik, berkaitan dengan Sabah ni kan Ustaz, saya nak share sedikit lah saya punya pengalaman dengan orang Jepun yang berkaitan dengan Sabah. Saya rasa orang Jepun ni memang kalau kita nak belajar tentang Sabah dan kita nak belajar tentang istiqamah, memang adalah contoh yang terbaik lah, antara contoh yang terbaik lah. Sebab orang Jepun ni dia pada saya mereka berpandangan jauh, sama ada dia orang sedar ataupun tidak, tapi mereka tak lakukan perkara yang radikal. Dia tak melakukan perkara yang radikal sangat, tapi dia melakukan perkara sedikit demi sedikit. Kalau penambahbaikan tu sedikit demi sedikit, dan tapi dia tak stop, dia tak berhenti buat, dia tak jemu buat. Sebab tu bila kita kalau sekarang kita sebut tentang Jepun, kita duk ingat image yang kita ada, orang Jepun ni orang yang bersih, orang yang menepati masa kan. Dua tu memang confirm lah kita satu image yang memang kita ada tentang orang Jepun. Orang tetamu agak lebih lagi. Orang tetamu bila saya belajar lagi tentang, kaji lagi tentang sejarah orang Jepun ni, sebenarnya zaman dulu mentaliti mereka tu lebih kurang macam kita je, sama je sebenarnya. Kena kutuk dengan orang putih sebab tak tepati masa pun sama juga sebenarnya. Tapi apa yang menyebabkan mereka ni boleh tukar mentaliti mereka secara keseluruhan sehingga zaman sekarang kita ingat orang Jepun ni adalah orang yang sangat bersih, orang yang sangat sistematik, yang sangat menepati masa. Dia punya menepati masa tu Ustaz ada sangat detail lah. Maksudnya ada masa yang kita kena datang, kita tak boleh datang tepat pada masanya, kita kena datang sekurang-kurangnya 10 minit sebelum. Ada masanya kita kena datang memang tepat masanya, ada masanya kita tak boleh datang awal, kita kena datang lambat sikit pun, sedikit pun tak apa. Jadi orang Jepun ni mereka kalau zaman dulu diorang tak tahu pun tentang konsep jam, konsep pukul 1, 2, 3 tu diorang tak tahu pun. Yang diorang tahu adalah terbit matahari, nanti dekat dia orang punya temple tu akan bunyilah dia punya lucing yang besar tu, okey kita pergi kebun, pergi menanam, kemudian tengah hari matahari dah naik, perut dah lapar, kita makan, lepas tu balik matahari dah turun, kita balik. Habis macam tu je, dia tak tahu pun konsep pukul 1, pukul 2, pukul 3. Sehinggalah mereka melakukan perubahan pada zaman Meiji. Zaman Meiji ni sebelum tahun 1900, dalam tahun 1890 macam tu. Tercetusnya masa tu sebab Jepun ni adalah satu negara yang sangat tertutup, dia tak buka pun pada orang lain. Adalah hubungan antarabangsa tu memang ada, tapi dia memang tak, orang memang tak boleh masuklah negara dia, dan dia pun tak menggalakkan rakyat dia keluar untuk ke tempat lain mengembara. Sampai ada satu guru ni yang dia punya pendapat dia lain sikit. Dia mengajar anak-anak muda Jepun ni berdebat. Orang Jepun dia tak berdebat antara satu sama lain. Berdebat, kemudian mencari ilmu, sampai anak-anak muda ni bila dia orang balik, mereka mencetuskan satu revolusi hingga menghapuskan sistem samurai. So daripada situ masuk unsur-unsur perindustrian, effectiveness dalam, maksudnya productivity lah, maksudnya nak menjaga masa dan sebagainya. Dan masa tu baru diorang kenal konsep jam. Tapi ada intervention daripada government juga. Setiap tahun mereka ada satu hari dipanggil hari menghargai masa. Semua orang akan pergi betulkan, calibrate dia punya jam. Government akan bantulah, maksudnya ada desk dan sebagainya kan. So semua orang calibrate jam masing-masing. Dan bermula daripada situ mereka mengubah sikap daripada tak tahu tentang masa ni dan tak mengambil tak ambil pot lah orang kata kan tentang masa ni.
menjadi satu bangsa yang sangat menghargai masa. Dan yang paling saya kagum adalah mereka boleh maintain sikap tu, menghargai masa tu sehinggalah sekarang, sehingga generasi yang baru, which is kita lah. Ingat mereka ni memang lahir-lahir je dah menepati masa. Jadi itu satu pengalaman yang saya rasa sangat humbling experience lah. Kita sebagai orang Islam, kita sentiasa diajar untuk menepati masa, menepati janji kan. Tapi bila sampai masanya kita in fact kita menggunakan perkataan insya-Allah tu sebagai satu excuse untuk kita lari daripada menunaikan janji kita. Daripada kita meletakkan tanggungjawab tu pada diri kita seolah-olah meletakkan tanggungjawab tu pada Allah yang berkuasa atas segalanya, padahal kita tak berusaha pun. Tu satu perkara yang sangat yang mengajar saya lah tentang sabar, istiqamah dan berusaha. Jadi sampai sekarang pun kita nampak, walaupun orang Jepun ni sekarang ni kita nampaklah macam ketinggalan daripada bangsa lain sebab diorang tak radikal sangat kan. Tapi in the long run, diorang punya practice tu memang sangat sesuai untuk dipelajari lah, especially kita orang Islam. Baru-baru ni pun saya ada share satu artikel dalam Facebook saya tentang di mana dekat Jepun ni 40% daripada semua enterprise dalam dunia ni yang umurnya 500 tahun ke atas adalah datangnya daripada negara Jepun. Even diorang ada company yang sudah berusia lebih daripada 1000 tahun. Bukan satu, bukan dua. Ada banyak. Jadi bagaimana mereka boleh istiqamah melalui segala cabaran tu, betapa sabarnya daripada satu generasi tu dipindahkan ke generasi yang seterusnya. Tu satu perkara yang mungkin kita boleh pelajari lah. Ada sesiapa yang ada lagi soalan ataupun nak saya nak borak-borak kat situ boleh? Ya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, Kak Syaz, Dr. Raya ke siapa-siapa ke, saya harap sudilah jawab soalan saya ni. Saya nak tanya, macam di tempat kerja kita kan, kadang-kadang kita ada rakan sekerja ataupun klien yang emosi, yang suka marah-marah. So saya nak tanya sikit pendapat Ustaz lah. Macam mana kita nak bersabar bila berhadapan dengan orang-orang yang macam ni lah? Ada tak tips macam mana kita nak kontrol? Kadang-kadang kita pula jadi emosi bila kena marah. So boleh bagi pendapat tak? Ini pun kaunselor jawab juga. Lagi nak kaunselor, biar jawab dulu. Dr. Rohaya punya bahagian tu. Dekat Dr. Rohaya. Okey, nak berhadapan dengan rakan sekerja yang emosi ya. Ni mungkin saya boleh share pengalaman saya lah. Bila kita berurusan dengan orang lain dan individu tersebut beremosi, kita perlu bagi tahu diri kita yang kita tak boleh nak kontrol emosi dia, tapi kita boleh kontrol emosi kita. Jadi itulah saya rasa kunci kesabaran bila berhadapan dengan orang-orang macam ni. Jadi kadang-kadang bila kita berhadapan dengan orang macam ni, bila kita sedar yang kita tak boleh nak kontrol emosi mereka, kadang-kadang dia akan menerbitkan rasa kasihan kita pada mereka tau, sebab kesiannya orang ni sebab dia tak boleh kontrol emosi dia. Tapi kita bertuah kalau kita sendiri dapat mengawal emosi kita. Jadi saya rasa yang penting dekat sini kita mengawal diri kita lah kot, yang mana kunci dia ialah sabar. Sebab kita memang definitely tak boleh nak kawal benda yang di luar kawalan kita. Bila kita berusaha juga nak mengawal benda yang di luar kawalan kita, itu yang menyebabkan kita akan rasa marah. Kita marah, kita akan bercakap dengan individu tersebut dengan kasar. Ya, jadi yang penting kita kena kawal diri kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya nak sambung sikit, cantik sangat. Jawapan tu tepat sekali pada saya lah. Saya ada pengalaman menyilir sekolah, guru sekolah. Dia mengajar di SK Jalan Meru, Kelang, SK 2.
sekolah itu kelas petang dicampur. Campur 4 kelas. India, Cina, ada India, Cina lah, India, Cina. Dan Melayu kelas agama. Maaf saya bukan. India dan keluar. Yang Melayu kelas 4 kelas, kampus 2 kelas. Petang, panas, budak 4 kelas punya bising nakal betul. Cikgu tak ada ngajar. Dia kacau cikgu. Dia datang jumpa saya kacau. Pejik dari mana, macam-macam dia tanya. Tak ada ngajar. Dia kali menyelia, tapi dia tak dapat ngajar. Bisa bagi dia A+. Zalim kah? Saya menyelia guru, dia tak dapat ngajar sikit pun. 3 kali menyelia, tak dapat ngajar. Dan saya bagi A+. Sama jawapan Dr. Raya itu, dia tak dapat kawal kelas kerana budak memang nakal, tapi dapat kawal emosi. Dia boleh manja-manjakan, dia boleh sembang-sembang, dia boleh betul segini, dia tak emosional. Dan seorang lain pula, sangat emosional. Dia mengajar budak-budak baling buku kena saya. Tapi yang ni pun saya beri B+ juga lah sebab lepas dia pujuk-pujuk dia kontrol. Baru ni kontak saya dapat masuk geng Facebook lah. Ini 2 kes. Maknanya betul lah Puan Rohaya tak dapat kawal emosi orang dan jaga emosi kita. Baik soal rumah tangga juga. Rumah tangga tadi yang sebab tanya tadi itu kalau tak dapat kawal emosi pasangan kita, kita nak kawal emosi. Kita kawal maka jadilah api dengan api. Terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih. Linda. Assalamualaikum. Boleh saya nak tambah sikit? Boleh aja. Teruskan Sudin. Saya Nasruddin. Ini rare ni. Sambil berlari tu. Silakan. Okey. Mak, saya teman wife saya jogging. Okey. Betul point tadi. Cuma saya nak tambah sikit saja. Berdasarkan pengalaman saya jugalah. Okey. Kita tak boleh kontrol emosi orang lain, tapi kita boleh kontrol emosi kita. Dan kita akan dapat balik apa yang kita beri. Okey, contoh yang saya nak bagi adalah kita bagi contoh yang baik kepada dia, dia marah ke atau macam mana, tapi kita balas balik dengan benda yang baik, insya-Allah. Dan kita doa pada Allah mudah-mudahan dia berubah. InsyaAllah satu masa nanti dia akan berubah. Itu saya punya point lah. Okay, cantik. Bagus sangat. Walaupun kita lari-lari, tapi jawapan tepat insyaAllah. Sekarang cukup baik. Itu kita kongsi sama-sama. Tapi Ustaz, orang yang menahan sabar ni macam mana pula kita sebagai orang yang menahan sabar ni, macam mana kita nak manage pula diri kita? Nanti kita meletup nanti macam mana pula? Saya bila ada kaunselor takut nak jawab. Yalah. Benda yang perlu lepas tu kita ada pasangan yang boleh kita cerita. Tapi bukan sampai mengumpat. Nak cerita macam tu kisah dulu saya tahu setengah tidak. Radio suara pagi kan yang TV 3 dulu. TV Malaysia? Apalah. Dia kisahnya seorang isteri dan mak cerita ke TV, cerita radio. Konselan TV tu. Oh betul-betul je akhirnya dia mengumpat suami dia menyampaikan macam lagi lah. Jadi tak betul lah tu. Cari orang yang kita yakin dapat menyelesaikan masalah kita. Kaunselor yang betul profesional dan amanah. Kalau tak boleh tak siapa lagi? Allah lah. Yang kita mengandung ya Rabb, ya Rabb, ya Allah mengandung Allah Ta'ala. Itu teori saya lah. Boleh buat insya-Allah. Kalau ada pasangan terbaik yang amanah, yang profesional, yang boleh bantu alhamdulillah. Tapi kalau sekadar geram, kita tak boleh. Dia nak cerita, tak cerita meletup. Kita panas sangat tak cerita meletup. Bersabarlah. Keadaan mudah. Teorinya berwuduk, duduk, semayang semua. Tapi tak semua boleh buat. Tapi kena paksa buat juga. Tapi yang keduanya adalah dengan jumpa orang lain yang kita yakini boleh menyelesaikan masalah. Mendengar dan empati pada kita. Tapi pilih, jangan semua orang. Tak semua orang dan cuba tidak boleh. Tapi terbaiknya adalah dengan Allah. Ya Allah, akulah hamba. Akhirnya Allah lembutkan hati kita jugalah insya-Allah. Jangan pendam, akhirnya meletup. Tolong bantu siapa-siapa yang ada pengalaman. Aisyah aja masuk dengan besar sekali dengan suara Aisyah Khairuddin. Asli lah aku ada pengalaman spa dia tu. Nak marah macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
dia begini, saya melihat sabar kepada pertama untuk melakukan dan yang kedua untuk menahan diri dari melakukan. Jadi bila kita marah kan, bila macam tadilah suasana yang Kak Azimah beri ialah suasana yang menggalakkan untuk kita turut marah. Jadi kalau kita faham sabar tu sebagai kalau melakukan adalah melakukan perkara yang baik lah. Tapi kalau kita faham juga bahawa sabar itu adalah untuk menahan diri daripada melakukan. Maksudnya kita dengan menahan diri daripada nak balas balik kemarahan orang tu, dengan menahan diri daripada kita berasa nak marah ataupun respon kepada yang tak baik kan. Jadi pada saya itu pun kita dah dapat ganjaran sabar. Jadi macam saya lakukan begitulah kan. Yang mudahnya juga yang contoh Sri bagi ni misalnya menahan diri dari melakukan dan sabar daripada melakukan dan sabar daripada menahan diri dari melakukan, termasuk juga lah menulis di Facebook, menulis komen-komen kan. Itu pun perlukan kesabaran. Macam saya kan suka sangat nak tulis, maksudnya suka nak tulis, suka nak share. Tapi kat situ pun saya mengajar diri saya untuk sabar sebab kadang-kadang tak sesuai nak tulis. Kadang-kadang tak sesuai nak komen kan. Jadi macam kat situ pun belajar konsep sabar, tapi sabar dari dalam menahan diri dari melakukan. Macam itulah. Tu jelas sikit Ustaz. Ya. Siapa pernah dengar cerita Dr. Munaim? Orang Thailand, kes di Amerika kot. Anak dia dibunuh, kemudian dia maafkan. Ada maklumat tak? Beberapa tahun lepas. Akhirnya pembunuh anak dia Islam kan? Ya. Zam. Ya, ada Ustaz. Tuan Azam. Assalamualaikum. Okey. Dr. Munaim apa? Ya, saya ada kesempatan untuk bertemu dengan apa nak suara semasa program di Sri Abim. Tak dengar Azam kat sikit. Tak dengar Ustaz. Boleh dengar sekarang? Tak dengar lah. Tak dengar ke? Assalamualaikum. Jauh sangat abang. Jauh ke? Dah dekat. Bergema. Suara kita orang bergema. Dah dekat sangat dengan telefon dah ni. Nak masuk mulut dah. Tapi saya dengar baik. Ya. Berkenaan dengan Dr. Muin tu, alhamdulillah saya berkesempatan lah untuk bertemu dengan beliau semasa sesi ada satu sesi lah yang dibuat di Sri Abim di Sungai Ramal. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada kes yang beliau hadapi itu adalah betapa kemaafan itu sebenarnya, kesabaran dan kemaafan itu memberi impak yang sangat besar bukan sahaja kepada diri kita tetapi juga kepada orang sekeliling. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat besar. Di Amerika, di mana apabila berlakunya kejadian itu maka ia mendapat liputan yang meluas pada seluruh negara, dan apa yang penting adalah dia dapat menonjolkan bagaimana nilai-nilai murni yang dituntut yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya untuk dilaksanakan. Okay. Itu secara tidak langsung memberikan image yang positif kepada umat Islam yang selama ini telah dimomokkan ataupun diburukkan di dalam media di Barat, yang menyatakan bahawa orang Islam ni adalah golongan yang panas baran, pengganas, suka mengamuk dan sebagainya. Kemudian saya nak respon sikitlah tentang persoalan yang Syaz bangkitkan tadi kan, tentang kalau sabar ni kita simpan lama-lama boleh meletup kan. Saya rasa kalau kita
memahami konsep sabar yang sebenarnya, dia tak akan timbul masalah pendam itu. Sebab bila kita sabar, maknanya kita redha. Bila redha, maknanya tidak ada apa-apa yang kita simpan dalam hati. Okay? Jadi bila tak ada apa-apa yang kita simpan, maknanya maknanya tak timbullah isu yang kita pendam tu. Okay? Yang jadi pendam tu maknanya adalah disebabkan kita tidak benar-benar sabar dan tidak benar-benar redha dengan apa yang berlaku. Itu saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cantik. Kalau Syazlinda dia suka pokok. Dekat pokok blokir. Dekat pokok sebelum akan menang kepada wajibkan insya-Allah. Okey, kat dulu kan. Betul. Sebenarnya apa tu memang betul lah kata Brother Azam kita, memang sabar tu sebenarnya, sabar tu equals to redha sebenarnya. Tapi redha tu pun kita kena lihat juga, adakah redha tu kita mengalah, maksud saya dalam bila kita sabar dalam melakukan sesuatu pekerjaan lah. Kita tak naklah tengok redha tu dari segi cukuplah setakat ini mutu pekerjaan kita kan. Kita sabar melakukan sesuatu perkara tu sehingga dia adalah perkara yang terbaik yang kita lakukan. Tapi kalau dari segi kemarahan tu memang kemarahan ataupun sesuatu yang menguji kita lah kan. Memang sabar tu memang equals to redha lah dengan apa yang Allah uji pada kita. Dan gardening bercucuk tanam ni pun sebenarnya salah satu cara yang sangat baik pada saya untuk menguji kesabaran. Sebab dulu saya pun memang tak reti menanam, kalau kaktus pun boleh mati. Tapi bila mula bercucuk tanam ni, kita akan belajar sabar untuk tengok satu persatu daun tu keluar. Kemudian bila dah besar tu tiba-tiba mati kan, menguji kesabaran jugalah yang itu kan. Tapi Allah bagi keindahan lah di dalam kesabaran tu bila kita dapat hasil yang kita boleh tuai akhirnya. Tu adalah satu pelajaran jugalah sebenarnya yang saya dapat daripada bercucuk tanam yang sedikit dekat tepi belakang rumah saya tu. Ada sesiapa lagi yang nak berkongsi? Memang hebatlah. Waalaikumsalam. Oh, Syasha. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Syaz dan para rakan-rakan sekalian. Sorry, tengah kat luar. Tak apa, no problem. Dengar ke? Dengar. Terasa ingin bertanya ataupun berkongsi pengalaman berkaitan sabarnya. Kita cukup baguslah kalau kita sentiasa ingat bahawa kita kena sentiasa bersabar. Tapi saya rasa sukar untuk, macam kawan saya tengah marah, saya sukar untuk bagi dia, sabarkan dia. Sebab setengah orang kata, sabar tau. Dia akan kata, aku dah lama sabar tau. Jadi macam mana kita nak handle kawan kita yang marah untuk dia sentiasa bersabar? Mungkin dia, masa tu khilaf lah kot. Dia tak macam kita yang Alhamdulillah ingat kena sabar sentiasa kan. Jadi macam mana kita nak bantu dia untuk bersabar? Itu sahaja. Terima kasih. Thank you Syasha, memang comel sangat Syasha dia daripada dulu sampailah sekarang. Okay, sila Ustaz. Ustaz, mikrofon off. Mikrofon Ustaz off. Okey, boleh lah, ramai yang nak cakap tu. Faizal ada semua tu, bagi pandangan sikit. Saya mungkin biasa aja. Betul lah sikit lah. Memang nak sorong boleh. Satu peristiwa di Sungai Serisik. Serisik dekat dengan Tanjung Malim kot. Seorang bapa tunggal, kisah benar bapa tunggal yang lumpuh. Dia duduk sebuah rumah kampung yang orang miskin. Dia ada anak tunggal, laki-laki bujang, kerja kilang. Ketika dia lumpuh, dia dimandikan anak dia, semua anak lelaki itulah, tak ada orang lain, tak ada keluarga. Satu Allah uji dengan anak tu meninggal, Isyuddin. Meninggal. Tiap-tiap hari sebutan dia, Allah kejam, Allah zalim, Allah benci aku, macam-macam kalimah dia. Kalau orang tanya, lepas dia sabar tendang habis. Dia kata, cowok aku sabar, apa tak kenal, apa tak apa. Orang tanya saya, apa hukum pakcik tu yang menyumpah Allah tiap hari? Jawapan semudah je lah. Kalau dia cakap kena sedar, itu salah besar dan takut jadi pada yang besar lah hukumnya.
Tapi kalau jangan hilang akal, moga selamat lagi tu je lah. Maknanya memang susah juga untuk bersabar, yang mudah menyuruh sabar. Dan macam mana pun latihan sabar ni kena pada awal lah. Kena didik rohani dengan zikrullah, muhasabah diri, muraqabah, mujahadah, itu kena teruskan. 4. Muhasabah, muraqabah, mujahadah, apa lagi? Teruskan jasa amalan. Yang tinggal Quran, jasa berwuduk, mudah-mudahan akan membantu kita waktu itulah. Apa nak? Ni kat apa lah sedap sikit lah. Lepas saya beda. Itulah bakat saya bantu sikit. Yang lain apa bantu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nurul. Nurul. Okey, Ya. Assalamualaikum semua. Okey, tadi sambil dengar, satu keluarga dengar sambil sarapan pagi. Jadi nak respon sikit lah macam Kak Syasha tanya tadi, kalau kata orang tengah marah kan, pandangan saya lah, sebab saya rasa saya bukan orang yang layak lah nak cakap pasal sabar, sebab saya pun masih belajar sabar. Tapi kalau kata ada orang yang macam tu, pandangan saya lah, ni daripada pematian, daripada pengalaman sendiri lah, bila orang sedang, kadang-kadang memang dia sabar, tapi sampai satu peringkat memang masa tu dia dah all out kot. So apa yang kawan saya ajar, dia kata bila orang yang tengah marah macam tu, saya faham apa awak rasa. Perkataan sabar pada masa orang tu tengah marah tu sebenarnya macam tambah marah. Tambah marah. Lepas tu saya faham apa awak rasa. Ni pun pernah jugalah terjadi macam tu. Bila orang tu cakap macam tu, kita terus macam okey, ada orang faham kita. Jadi bila dia dah cool down, dah sejuk, baru kita datang balik, counter back balik lah. Pandangan saya lah, ni antara yang pernah kita pernah hadapi sendiri. Lepas tu pernah deal dengan orang, macam pernah orang tu marah, lepas tu kita tak apa, saya faham apa awak rasa. Dia akan cool down sebab dia rasa ada orang bersama dengan dia. Nasihat pada masa orang yang sedang marah pada saya kurang membantu. Sebab macam dia tengah marah, bila kita kata kau kena sabar, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni, teruk sangat kita ni. Dia ada rasa macam tu. Lepas tu tadi saya dengar yang kawan Kak Syaz yang apa, nak jadi doktor tu nak jadi doktor tak jadi. Saya dulu kecil, masa kat sekolah dulu memang cita-cita nak jadi doktor. Memang frust tak boleh jadi doktor. Anak murid saya semua tahu cikgu doktor tak jadi. Sebab saya ada saya akan pitam kalau saya nampak darah, panggil mabuk darah. Memang frust bila kita tahu kita ni ada masalah tu, so kita frust lah. So saya cikgu, cikgu sekarang, tapi bila dah beberapa tahun, sebenarnya inilah bidang yang terbaik untuk kita, and then kita jadi cikgu sains, so kita sebenarnya melahirkan lagi ramai doktor. Tu terasa macam tak pernah terfikir nak jadi cikgu. Last choice jadi cikgu, bila jadi cikgu tu, inilah bidang yang terbaik. And then kita akan lahirkan lagi ramai cikgu, dan kita boleh guide macam kelebihan daripada Smart Kajang ni, bidang sains dia ada background agama. So kita boleh serap sebenarnya. So siapa-siapa yang jadi cikgu, pada saya lah zaman sekarang ni, kita boleh serapkan benda tu. Satu in one. Itu macam kena sebenarnya dengan diri kita, cuma kita tak tahu. So ambil masa lah untuk kita sabar dengan apa yang kita tak dapat. Contohlah macam tu. Apa-apa pun nak ucap terima kasih lah pada semua yang share. Anak-anak semua dengar sambil makan tadi. Ditanya-tanya jugalah budak-budak kan. Okey, itu saja dari saya. Nasi lemak ke tuan? Nasi lemak ke apa? Pagi ni makan mi dengan roti cicah asam pedas Melaka. Alhamdulillah. Sedapnya. Dr. Raya boleh sahkan pagi Kak Syaz. Asam pedas kat pagi. Sedapnya. Jom balik Melaka. Dah boleh balik Melaka tak? Oh, saya dah balik dah. Akan dah balik dah hari tu. My sister kahwin hari tu, sempatlah balik. Alhamdulillah. Terima kasih Nurul.
Boleh saya tambah sikit tak Kak Syaz, Ustaz? Boleh, silakan. Terima kasih Aini. Saya rasa saya memang sangat bersetujulah dengan pendapat Aini tadi. Bila kita suruh orang yang sedang marah sabar, dia macam mencurahkan minyak ke atas api yang sedang marah. Orang akan lagi marah. Biasanya itu respon terbaik lah yang kita akan bagi kalau orang sedang marah, ataupun kita hanya mendengar apa yang dia nak cakap. Sebab biasanya orang yang sedang marah ni dia bukan nak dengar nasihat, dia nak orang dengar apa luahan hati dia. Dan mungkin tips yang saya boleh kongsi, sebab ini biasa saya memang mengajar lah pelajar-pelajar saya dalam kelas psikologi sosial macam mana nak berhadapan dengan marah ataupun aggression. Tapi memandangkan kita berada di tazkirah pagi, mungkin saya boleh share daripada sudut Islam lah ya. Yang biasa saya ingatkan pelajar-pelajar saya, ni untuk kita sendirilah, bila kita sendiri sedang marah. Kalau kita tengah berdiri, kita duduk. Kalau kita tengah duduk, kita berbaring. Ya, kerana bila kita kalau kita tengah berdiri, kita duduk, dia akan membataskan pergerakan kita. Jadi kita tak akan terlibat dengan perkara-perkara yang lebih teruk. Seperti kita tahu kalau kita sedang marah, kadang-kadang dia boleh jadi fizikal. Kita boleh pukul orang ya. Jadi kalau kita berdiri dan lepas tu kita duduk, dia akan membataskan pergerakan kita. Dan kalau kita sedang duduk, kita berbaring, dia akan lagi membataskan pergerakan kita. Dan satu lagi, bila kita marah, berwuduklah. Kerana bila kita berwuduk tu, dia akan menenangkan hati kita dan mengingatkan kita kembali kepada pencipta kita. Wallahualam Ustaz. Terima kasih. Ada kaitan kes Terengganu kan, yang dua wanita tu yang berlaku pembunuhan tu kan, mungkin ada kaitan duduk kot. Berduduk, berdiri macam-macam yang berlaku. Betul, baik insya-Allah. Gabungan ilmu sains, ilmu psikologi, kejiwaan, Masya Allah tu baik. Alhamdulillah. Saya ada dapat satu soalan daripada Amin, batch saya. Sebab dia ni dah masuk kerja, tapi sebenarnya dia nak bertanya. Soalan dia, macam mana kalau kita terpaksa melawan ataupun kita kena confront kemarahan orang tu sebab kita, because we have to, mungkin klien ke ataupun memang kita berada dalam situasi tu. Tapi kita ada time yang sangat limited. Dan orang yang marah tu memang decision dia ataupun idea dia tu memang salah. Macam mana kita nak hadapi situasi sebegitu? Apa yang patut kita buat? Soalan ni semua kaunselor berjawab. Nampaknya betul bantu saya. Atau sampai yang ni. Tapi roh dulu. Siapa sahaja yang pernah menghadapi situasi ni, mungkin pernah melalui. Ya, betul. Kak Syaz boleh ulang tak soalan Kak Syaz? Okay. Soalan dia adalah, kita ni berada dalam satu situasi di mana terpaksa menghadapi seseorang yang tengah marah lah ni. Tengah marah, dan kita kena kita kena hadapilah situasi tu, tak boleh lari daripada situasi tu. Maksudnya mungkin klien ke ataupun orang yang bos kita ke or something. Tapi kita ada limited time frame dan kita tahu pendapat orang tu ataupun idea dia ke ataupun dia punya decision yang dia buat masa tu memang salah. So macam mana kita nak kita nak hadapi situasi tu? Macam mana kita nak confront kemarahan orang tu? Nak kita confront ke, kita diam ke, apa yang patut kita buat? Ni pendapat saya lah ya. Kalau kita dalam mesyuarat ataupun professional setting, sekiranya ada benda yang tak betul, to some extent saya rasa kita kena suarakan. Cuma kita bagi peluang dia bercakap dulu, dan lepas dia bercakap, kita kena suarakan pendapat kita. Sebab biasanya kalau dalam professional setting, jaranglah orang akan bertumbuk kalau tak setuju, kecuali dalam parlimen. Bukan parlimen Malaysia lah. Bukan parlimen Malaysia lah kan. Hebat. Biasanya itu kalau dalam professional setting, sebab setiap orang ada hak untuk bersuara. Jadi
kalau dia tak nak dengar itu mungkin hak dia, tapi saya rasa bila seseorang tu ada ilmu dan dia nampak benda yang salah, dia kena tegur, tapi secara berhikmah, bil hikmah, ya. Dan kalau even dengan anak-anak sendiri pun, tapi dengan anak-anak sendiri mungkin masa kita ada banyak masa, tak ada time limitation. Kadang-kadang bila anak-anak kita buat salah pun kita ada keadaan di mana kita biar dulu dia buat salah. Dan bila dia pada sesetengah peringkat umur, dia sendiri akan sedar apa yang dia buat tu salah, barulah kita masuk dan terangkan kenapa sebenarnya dia tak boleh buat macam tu. Tapi when it comes to children ni, dia kena tengok juga peringkat umur, sebab bila kita melayan anak-anak kita ni, kita tak boleh melayan semua dengan sama rata, kena tengok peringkat umur, kena tengok personality juga. Tapi berbalik pada soalan tadi tu, saya rasa kalau professional setting, whatever it is, memang kita kena bagilah pendapat kita. Terima kasih. Wallahualam. Alhamdulillah. Saya sedang kata pasal satu pengalaman sekejap. Boleh ya? Boleh Ustaz. Satu malam saya Ustaz Wan kan tempat dia yuk kot duduk depan bentaran kepala. Datang sebuah kereta dengan 4 orang penumpangnya, 4 orang badan besar-besar semua. Pernah kena kot cerita ni, bukan pernah ceritakan, tapi dia ulang cerita lah. Kalau pernah cerita. Datang tanya, mana pengetua? Kita pengetua tak ada malam, dia siang aja. Boleh jumpa dia, kita datang besok 8 pagi, 9 pagi. Tak pernah nak cerita ni. Rahsia ni. Okey. Lepas itu, besok, saya datang awal, saya bincang dengan Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah di Ham. Lepas itu bincang dengan mentua semua. Rupanya yang baik dia baik, Puan Pun. Tak jumpa dia, malam tak jumpa dia. Puan Pun kata, dia nak main berapa orang. Dia kata nak main kita agak dalam 2 kereta. Betul tepat 2 kereta 9 orang. Jadi kita ambil bilik PP untuk bersidang. Tahu tak ada yang sampai tahu tidak kes ini? Masuk semua 9 orang termasuk perempuan. Masuk dalam bilik tu, perempuan pun ambil alih tugasan pengetua dan pengetua kanan juga Ham. Dia pegang mikrofon, dia kata selamat datang apa semua. Kami bergembira dengan kedatangan tuan dan perempuan. Ketua kami inilah yang kan. Kemudian jadi minta lah tiap-tiap yang datang ni bercakap apa nak cakap tentang komen kami kami terima semua. Semua bercakap. Seorang semua menghantam sekolah, menghantam cikgu, menghantam warden, macam-macam. Habis. Dah habis semua, puan-puan ambil. Jadi ada nak cakap apa lagi? Tak ada apa cakap. Okay. Tapi apa maksud tuan nak ambil anak balik ke? Ya, nak ambil balik. Balik lah. Lagi ni kuruskan. Habis cerita. Ceritanya kalau pelawan masa itu yang marah betul. Dan badan besar-besar semua. 9 orang untuk saya, 2 kereta datang pagi itu. Puan pun hebatlah nampak yang lekir itu. Jadi bila semua lepas geram semua, dia nak ambil anak balik sebab ada kes di asrama kata nak, anak lelaki. Ini cerita pengalaman je lah. Mungkin ada kaitan dengan soalan, mungkin ada juga sambungan dengan Dr. Raya punya jawapan. Okay, terima kasih. Sekian dulu. Kongsi ya Dom, tak ada masalah kata betul. Itu pengalaman benar yang di Semak Kajang. Kisah benar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Rohaya. Memang dalam professional setting saya pun pernah merasa juga masa bekerja dalam swasta. Kalau dalam swasta ni lebih banyak macam nak bergaduh lah. Tapi kita gaduh habis dekat situ je. Kita takkan bawa balik rumah, tak berdendam lah. Jadi tapi bila kita nak bergaduh tu, make sure kita kena ada ilmu lah di belakangnya kan. Kita tak boleh nak main hentam macam tu sahaja. Kalau dekat government, saya rasa pengalaman saya lah, dia lebih mild sikit lah gaduh dia tu, tak adalah gaduh yang beria sangat. Cumanya sama jugalah dia, sometimes it can be a bit emotional, tapi emotional yang terkawal lah. Jadi kalau memang kita betul-betul profesional, kalau kita yang salah, sepatutnya kita boleh menerima teguran daripada orang lain. Dan kalau orang lain tu kita rasakan salah dan kita boleh menjual logik kita dan meyakinkan mereka bahawa mereka mungkin patut reconsider decision keputusan mereka dan sebagainya. Kalau mereka betul-betul profesional, mereka sepatutnya boleh menerima lah.
teguran kita. Tapi seperti yang Dr. Rohaya kata, apa jua yang kita buat, sama ada kita menegur ataupun kita yang mendengar, mestilah dengan hikmah, dengan cara yang berhikmah. Okey, ada sesiapa lagi yang nak bertanya? Mungkin soalan yang terakhir. Dia semua tu okey tu lah. Jumpa minggu Okey dah Okey. Ila jumpa lah lagi 2 minggu ya? Ya Ustaz? Lagi 2 minggu jumpa ya? InsyaAllah. Lagi 2 minggu insyaAllah. Saya cuba arrangekan. Cari Bersiap topik sejalah siapa yang saya akan pinang selepas ini. Ramai tu, Masyaallah Ramai ni. Alhamdulillah. Saya perlu bantuan ni nanti. Pelbagai bidang. InsyaAllah. Saya cuba tumpang aja lah. Mungkin mana tahu hujung-hujung tahun ni kan nak dengar pasal income tax ke. Parlimen okey lah kot. Sabar kan. Dia punya. Kan? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi ataupun sharing ke apa ke, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir pada majlis ataupun sesi pengisian pagi pada kali ini. Terima kasih kerana memberi sokongan, memberi soalan, sharing pengalaman dan sebagainya, sharing ilmu. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih Ustaz kerana sudi menjadi pemula bagi sesi siri kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita mendapat manfaat daripada sesi kita pada hari ini insyaAllah. Okay, dengan itu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih Syaz dan terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Syaz, Ustaz. Ya. Terima kasih Syaz. Bye. Bye. Terima kasih Kak Syaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Bagi banyak input. Doakan COVID dapat pergi jauh lama-lama dan tak datang-datang lagi, kita nak bebas sikit. InsyaAllah. Ni Suhaibah bila datang rumah tau. Dia semua datang, saya tak nak sampai lagi. Suhaibah Islamiyah.